الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, Alhamdulillah, kita telah pun masuk dalam membincangkan bab Salatul Khauf. Apabila kita katakan Salatul Khauf, ianya adalah bermaksud solat dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut di sini maksudnya dalam keadaan peperangan. Solat dalam keadaan peperangan, ianya bergantung kepada keadaan. Keadaan pertama, yakni belum tercetus peperangan. Keadaan kedua, apabila peperangan telah tercetus. Perbincangan kita di sini adalah dalam keadaan peperangan belum tercetus. Ya, dalam keadaan belum tercetus peperangan, semua masih lagi standby, kira-kira demikian. Ianya mempunyai beberapa senario. Senario pertama adalah di mana musuh berada di hadapan, betul-betul berada di arah kiblat. Jadi kita boleh tunaikan solat bersama-sama. Minggu yang lalu telah kita bincangkan dalam senario itu, apabila musuh berada di arah kiblat, nescaya imam solat bersama-sama para jemaah, yakni para askar, para sahabat-sahabat mereka, dan para jemaah itu dibagikan kepada dua. Kita katakan golongan A dan golongan B. Baik, kita ingat betul-betul, kita kena recall, sebentar lagi kita akan buat praktikal insya-Allah. Jadi apabila imam solat, semua solat bersama-sama, kemudian imam rukuk, semua rukuk bersama-sama, imam i'tidal bersama-sama, imam sujud, di sini ada perbezaan. Apabila imam sujud, jemaah A sujud bersama imam, jemaah B jangan sujud. Dia masih lagi jaga melihat arah kiblat. Kemudian apabila imam duduk antara dua sujud, A duduk antara dua sujud, imam sujud sekali lagi, di sini A sujud bersama imam. Apabila imam bangun rakaat kedua, A bangun rakaat kedua, B tadi masih lagi i'tidal. Kemudian apabila imam dah bangun rakaat kedua, B pun sujud. Sedangkan A tadi berdiri rakaat kedua, B sempurnakan rakaat pertama belum habis, sujud, duduk antara dua sujud, sujud sekali lagi, kemudian baru B pun bangun. B bangun rakaat kedua bersama-sama imam. Semua sekarang rakaat kedua. Sedangkan imam melewatkan solatnya tadi. Apabila imam melewatkan solat, kemudian pada rakaat kedua ini B pun rukuk. Apabila imam rukuk, B ikut rukuk bersama imam, bersama A juga rukuk. Kemudian i'tidal bersama-sama. Apabila sujud, tadi rakaat pertama A sujud bersama imam, rakaat kedua golongan B pula sujud bersama imam. Apabila imam sujud, B sujud tetapi A berdiri. I'tidal. B duduk antara dua sujud, B sujud bersama imam, A masih jaga. Kemudian B duduk tasyahud akhir bersama imam tasyahud akhir, maka A pun baru duduk tasyahud akhir.
kemudian mereka beri salam bersama-sama. Ada beberapa perbezaan sedikit tata cara solat, tetapi itu cara yang bakal kita ambil insya-Allah. Boleh? Itu senario kalau musuh berada di arah kiblat. Sekiranya musuh bukan berada di arah kiblat, akan tetapi musuh berada di beberapa kawasan, depan, belakang, kiri, kanan. Dalam keadaan sedemikian, nescaya kita dah ambil juga kan, jemaah dibagikan kepada dua kumpulan A dan B. Imam solat bersama jemaah A dahulu, sedangkan B lihat, jaga musuh-musuh mungkin nak menyerang. Kemudian apabila A dah sempurna rakaat pertama dah habis bersama imam, masuk rakaat kedua, imam sempurnakan rakaat kedua tadi dengan dipanjangkan bacaan. Sedangkan yang jemaah A tadi mufarakah. Mufarakah berarti tinggalkan bersama imam, putuskan bersama imam, tinggalkan jemaah. A habiskan rukuk, i'tidal, sujud, antara dua sujud sekali lagi, bukan bersama imam, dah mufarakah dah. Sedangkan imam masih lagi berdiri. Kemudian yang mufarakah tu golongan A dah beri salam, dia change shift, tukar shift pula. Dia pula jaga, yang B pula masuk. B pula masuk, kemudian B tunaikan solat bersama imam. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud sekali lagi. Apabila sujud sekali lagi, maka nescaya imam sedang sujud dan imam tasyahud akhir, walaupun ada perbezaan tata cara sedikit, maka mereka pun tasyahud akhir bersama imam dan imam beri salam, mereka pun menyempurnakan rakaat yang kedua. Kerana B ni baru hanya buat satu rakaat. Okey? Itu dua cara yang boleh kita lakukan. Baik. Perbincangan seterusnya. Solat orang yang mengejar atau yang dikejar. Jadi kita katakan itu adalah bermaksud kalau sekiranya belum tercetus peperangan. Apabila telah tercetus peperangan atau sedang mereka mendirikan solat, musuh menyerang, nescaya mereka pun terus mempertahankan diri mereka dengan apa juga cara yang boleh mereka mempertahankan diri mereka, dan mereka tunaikan solat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan bergerak, dalam keadaan berperang. Itulah situasi di mana peperangan telah pun tercetus. Baik. Di muka surat 140 penulis mengatakan, seseorang yang mencari atau mengejar musuh apabila khawatir ketinggalan waktu solat, hendaklah mengerjakan solat dengan cara isyarat walaupun sambil berjalan tanpa harus menghadap ke arah kiblat. Demikian pula halnya orang yang dicari atau dikejar. Demikian pula seseorang yang dilarang musuh untuk melakukan rukuk dan sujud, khawatir terhadap diri, keluarga atau harta bendanya akan diserang musuh, pencuri atau serangan binatang buas. Dalam keadaan sedemikian, seseorang dibolehkan mengerjakan solat dengan cara isyarat ke arah mana pun tanpa harus beliau menghadap ke arah kiblat. Asalnya, solatul khauf, solat dalam keadaan takut itu adalah untuk situasi peperangan. Akan tetapi situasi bukan peperangan, seperti mana yang pernah kita sebutkan. Katakan kita berada di dalam satu situasi di mana kita sembunyi di bawah, apa ni namanya? Bawah meja, atau sembunyi di dalam lemari, atau katakan kita berada di hutan di mana katakan binatang buas mengejar kita. Harimau atau singa kejar kita. Kita panjat atas pokok, berada di atas pokok. Dah masuk waktu sekarang. Ni macam mana sekarang? Kalau kita boleh jamak solat kita. Katakan kita dah tak ada jamak dah. Ni dah pukul dah asar, tadi Zuhur dah tunaikan salat. Ini asar dah pukul 6.45 dah. Ni waktu asar nak dekat habis ni, kita masih berada di atas pokok. Macam mana? Solatlah di atas pokok. Dalam keadaan apa jua hal sekalipun. Kalau kita sedang sembunyi sama ada di bawah meja atau di dalam kabinet atau kat mana sekalipun, pasal ada pencuri, solat dalam keadaan sedemikian halnya. Seberapa yang termampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian seberapa yang kalian termampu. Itu apa yang dimaksudkan di sini.
Imam Al-Iraqi berkata, cara solat seperti itu boleh juga dilakukan oleh seseorang yang lari daripada bahaya banjir katakan atau kebakaran jika tidak menemukan jalan lain yang lebih selamat. Demikian pula dibolehkan bagi seseorang yang terhutang dan tidak mampu membayarnya jika didapati kesulitan untuk membuktikan ketidakmampuannya, dia akhirnya melarikan diri. Sebab jika tertangkap oleh pihak berwajib, dia pasti dipenjarakan kerana pengakuan ketidakkemampuannya pasti tidak akan diterima, katakan. Demikian pula dibolehkan bagi seseorang yang bakal dijatuhi hukuman qisas yang masih mengharapkan kata maaf daripada pihak orang yang dibunuh jika kemarahannya sudah reda dan sebagainya. Apa juga hal keadaan di mana kita berada dalam keadaan takut, bimbang, kalau sekiranya kita keluar, nescaya boleh tertangkap, boleh dihukum, boleh dibunuh dan sebagainya. Dalam hal-hal sedemikian, dibolehkan kita tunaikan solat. Solat ni macam mana? Ustaz, tadi kita katakan solat 2 saf. Tak. Dalam hal itu berarti peperangan telah tercetus. Dalam keadaan peperangan telah tercetus, bagaimana para sahabat mereka tunaikan solat dalam keadaan berlari, sedang jalan, sedang mempertahankan nyawa mereka. Begitulah halnya diperbolehkan bagi seseorang yang berada dalam keadaan darurat. Al-Imam Iraqi menyebutkan. Dari Abdullah bin Anas pula berkata, aku diperintahkan Rasulullah SAW supaya mencari Khalid bin Sufyan Al-Huzali yang ketika itu sedang berada di sekitar kawasan Arafah. Nabi SAW bersabda, pergilah cari dia. Jika kamu berjaya menangkapnya, bunuhlah. Aku pun pergi dan ketika aku melihat Khalid, ternyata solat asar telah pun tiba. Aku khawatir jika aku terus mengejarnya, nanti akan terjadi perkara-perkara yang menghalangi aku daripada mengerjakan solat. Aku pun terus berjalan untuk mengejarnya. Dalam keadaan seperti itu, aku mengerjakan solat dengan cara isyarat. Setelah itu, selepas aku mendekatinya, dia bertanya, siapakah kamu? Aku jawab, aku adalah salah seorang Arab. Aku dengar kami sedang mengumpulkan tenaga untuk menghadapi orang itu dan oleh kerananya aku datang menjumpaimu. Aku jawab, benar. Aku datang menyiapkan segala sesuatu untuk menangkapnya. Kemudian aku pun berjalan mengikurinya. Sehingga apabila kesempatan yang memungkinkan akan memenggal lehernya dengan pedang hingga dia pun mati terbunuh. Jadi pengajarannya di sini adalah, jadi beliau itu sedang solat tetapi sambil solat dia berjalan. Jadi diperbolehkan dalam keadaan darurat. Ya? Kita tidak boleh menyalahgunakan hukum. Jangan pula kita sambil nak shopping, ustaz kata boleh sambil jalan solat. Bang, saya solat sambil jalan, sambil nak tengok shopping ni semua nanti takut sale dah habis pula. Tak boleh lah. Ini bukan masalah remeh-temeh sedemikian, akan tetapi masalahnya adalah melibatkan nyawa dan sebagainya. Maka diperbolehkan kita mendirikan solat dalam hal sedemikian. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi selepas bab solatul khauf, kita akan masuk dalam bab solatul safar. Solatu fi safar, yakni solat dalam keadaan musafir. Baik, sebelum kita pindah dalam solat dalam keadaan musafir, kita seperti mana saya sebutkan, kita dah belajar solatul khauf dan kita akan buat praktikal insya-Allah. Boleh ya? Kalau di tempat-tempat yang lain kita pernah buat praktikal kan? Maka minggu lalu ada jemaah, salah seorang jemaah beritahu, ustaz, perkara ni kita pernah buat di Masjid Abdul Razak dahulu. Alhamdulillah. Tak mengapa, kita memandangkan kita berada dalam bab ini, kita ulang kaji bab solatul khauf ini insya-Allah. Baik, silakan kita buat jemaah. Sebenarnya saya nak suruh kita niatkan solat sunat boleh, tetapi berdasarkan pengalaman di masjid-masjid yang lain nanti banyak salah. Jadi saya tak nak ada kesilapan dalam solat sunat. Jadi kita hanya kita buat ini sebagai ulang kaji, belajar. Jadi diperbolehkan kita tak perlu niat solat apa-apa,
Jadi kita hanya belajar saja, sedang dalam pengajian. Ingat, kita buat saf, 2 saf. Yang saf kat depan ni kita buat saf A, yang belakang jadikan saf B. Boleh? Jemaah muslimin tak ramai ni hari kerana hujan katakan. Jadi boleh jadi imam, boleh jadi imam. Okey, baik. Maksudnya di sini kita para jemaah boleh berdiri. Kita anggap kita sedang tunaikan solat dalam keadaan musuh berada di arah kiblat. Jadi musuh berada di arah kiblat, kita semua solat bersama-sama. Kalau boleh join kat depan, boleh join, silakan. Baik, kita berdiri silakan. Okey, saya pun berdiri. Baik. Okey, jadi kita apa yang boleh kita lakukan? Okey, kita buat 2 saf. Buat saf 2 saf, saf depan, saf belakang. Imagine ini kita sedang belajar solatul khauf. Bukan untuk kita berperang ya, tapi kebetulan dalam bab kitab kita memang kebetulan ada solatul khauf, jadi kita buat ulang kaji. Okey, kita buat ulang kaji, boleh kita buat 2 saf. Tak apa, boleh buat 2 saf. Tak payah rapat-rapat sangat pun tak apa. Sebab kalau dalam peperangan tu, ada di antara mereka memegang tombak, ada di antara mereka pegang pedang, ada memegang panah. Allahu Akbar. Silakan. Jadi kita tunaikan solat ini bererti imam berada di hadapan, saya akan jadi imam, okey. Kemudian musuh berada di arah kiblat. Memandangkan musuh berada di arah kiblat, kita boleh tunaikan solat bersama-sama lah. Maksudnya musuh tak akan attack daripada belakang. Belakang itu lautan contoh. Ya. Jadi yang kat saf depan ni kita ingat kita golongan A, yang belakang golongan B. Jadi kita solat bersama-sama 2 rakaat. Kita solat 2 rakaat sampai semua ikut sama-sama sampai i'tidal. I'tidal nanti A, rakaat pertama A akan ikut imam, sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud. Kemudian bangkit pergi rakaat kedua, lalu B pula akan sujud selepas imam dah rakaat kedua. Boleh faham? Okay, sujud, rukuk dan sujud. Kemudian rakaat kedua pula, rukuk sama-sama, i'tidal sama-sama. Ketika sujud, A jangan sujud. Teman-teman B sujud, A kena jaga. Nanti musuh menyerang susah nanti. Okay? Jadi apabila kita dah, imam dah tasyahud akhir, maka baru B bersama-sama imam tasyahud akhir, baru A boleh sujud. Jadi ketika solat tu, jangan pandang bawah, tak semestinya pandang bawah, pasal kita nak berjaga musuh kalau menyerang bagaimana. Ya? Okey, silakan. Okey, kita berada di dalam hutan sekarang. Ya, kita cuba imagine. Ya. Jadi ini kita imagine jemaah ramai. Okey, maksudnya lelaki ni A, yang sini B pula contoh. Ni contoh sajalah. Ni saf kedua. Ni saf B, ya. Baik, jadi kita katakan kita sedang solat 2 rakaat. Solat Zuhur, Asar, Isyak, yang 4 rakaat itu kalau kita sedang bermusafir, berada dalam peperangan, kita jamak atau qasar. Maka kita buat 2 rakaat, ya. Okey, saya akan kita imagine kita tunaikan solatul khauf, saya akan menjadi imam, tapi saya akan toleh belakang jugalah nak pastikan semua okey, ya. Jadi kita ingat, kita niatkan solat, kemudian Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul ya ayyuhal kafirun. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Imam sujud. B tak payah sujud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam dah rakaat kedua sekarang. Yang golongan A bersama imam rakaat kedua. Golongan B buat apa sekarang? Rakaat berapa? Rakaat pertama. Tadi stop waktu bila? I'tidal. Jadi tunggu apa sekarang? Jadi imam dah rakaat kedua, golongan B dah boleh sujud. Betul tak? Sujud. Imam akan panjangkan solatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam sekarang tasyahud akhir. Rakaat pertama, golongan A bersama-sama imam sujud. Rakaat kedua, golongan B bersama-sama sujud. Apabila imam dah sampai tasyahud akhir, golongan A pula sujud. Allahumma salli ala Muhammad wa barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Apa masalahnya? Betul tak tadi? Golongan A ke golongan B? Tak tahu. Okey. Okey, baik. Yang golongan A apa silapnya? Kumpulan A, rakaat pertama bersama-sama imam, sujud semua. Masuk rakaat kedua, rukuk bersama-sama imam. Tetapi apabila imam sujud, A tak boleh sujud. B sujud. Betul tak? Jadi B sujud, A nak kena jaga nanti musuh menyerang. Betul kan? Ini masih berdiri ni dah rakaat ke berapa? Okey, baik. Betul faham. Betul. Tapi yang penting fahamlah kan? Alhamdulillah. Jadi yang rakaat pertama tadi, golongan A, kumpulan A dah sujud, duduk, sujud, dah pergi rakaat kedua. Saya tengok yang B tu masih tunggu apa tu? Jadi kalau, because imam toleh depan, imam dah tak nampak ke belakang. Betul tak? Jadi imam dah tak boleh guide, tapi saya guide lah. Ini kita belajar kan? Alhamdulillah. Jadi maksudnya, once kumpulan A dah bangkit rakaat kedua, kumpulan B terus sujud. Kenapa boleh sujud? A dah kat depan. A dah jaga musuh dah. Jadi you all nak sujud dah selamat. Kalau semua sujud ramai-ramai, ketika sujud musuh menyerang, masalah. Jadi yang penting A dah dapat jaga, dah bangkit
dah boleh sujud, B dah boleh, A dah pergi rakaat kedua, B dah boleh sujud dengan aman. Faham? Alhamdulillah. Nampak tak ada kesilapan kat situ? Alhamdulillah. Okey, jadi di situ perkara-perkara yang kita boleh buat. Okey, sekarang apa yang depan A. A ikut imam rakaat pertama. B ikut imam sujud tu rakaat kedua. Boleh faham tak? Jadi ketika rakaat pertama, ketika imam sujud, A sujud. B stop ketika i'tidal. Jadi A dah sampai bangkit rakaat kedua, baru B sujud. Rukuk, i'tidal sama-sama, rakaat kedua, B sujud, A jangan sujud. A lah. Okay? Ingat, kenapa kita tak boleh sujud sama-sama? Kita nak jaga musuh menyerang bagaimana? Jadi kalau agak-agak ni betul-betul dalam suasana peperangan, jadi kalau A dah jaga, dah duduk balik, dah aman, kita nak sujud pun dengan khusyuk, dengan aman. Boleh? Okay, kita buat lagi sekali. Ulang balik. Okey, kita ulang sekali lagi. Silakan. Ya? Okey, B. Okey, B saya ulangi kita ulang sekali lagi. Kita berada dalam satu senario peperangan belum tercetus dan kebetulan musuh berada di hadapan, bukan kat depan sinilah. Musuh nun jauh dekat gunung sana. Kita nampak, okey, musuh anytime boleh attack. Jadi dalam hal ini kita nak solat semua boleh sama-sama kerana musuh berada di arah kiblat. Memandangkan musuh berada di arah kiblat, kita solat sama-sama, namun kita buat dua kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Kita solat bersama-sama. Takbiratul ihram semua macam biasa. Baca Fatihah, baca surah macam biasa. Lepas tu imam rukuk, semua rukuk bersama-sama. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, semua i'tidal sama-sama. Stop kat situ. Imam sujud, Allahu Akbar. Ketika imam sujud, A sujud, B jangan sujud, B jaga musuh. Kawan-kawan tengah nak sujud, kalau musuh menyerang, at least B dapat jaga. Okay, imam sujud, A bersama-sama sujud, duduk antara dua sujud, sujud sekali lagi, B jaga. Kemudian imam bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar, A bangkit rakaat kedua. Once A dah bangkit rakaat kedua, A pula dah boleh jaga kan. Jadi B dah boleh sujud dengan aman. B sujud, Allahu Akbar, duduk, sujud, sampai rakaat kedua. Dua-dua sekarang dah berada rakaat kedua. Kemudian imam rukuk, Allahu Akbar, sama-sama rukuk. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sama-sama sami Allahu liman hamidah. Sujud kali rakaat kedua, tadi rakaat pertama A dapat sujud bersama imam. Rakaat kedua B pula sujud bersama imam. Imam sujud, B sujud, A masih i'tidal, jaga. B duduk, Allahu Akbar, Rabbighfirli. Terus Allahu Akbar, imam bersama B. A masih lagi i'tidal. Rakaat kedua ni sekarang dah sujud, duduk antara sujud. Kemudian imam Allahu Akbar, tahiyat akhir. B tasyahud akhir bersama-sama imam. B dah tasyahud akhir, dah duduk, dah boleh jaga. A pula tadi tengah i'tidal, sujud. Jadi kita bertemu dalam tasyahud akhir. Imam beri salam, baru beri salam. Imam belum beri salam, jangan beri salam. Berarti kita sedang solat berjemaah. Okey? Okay, alhamdulillah, sekali lagi. Biasa, saya faham. Demikian halnya para jemaah. Okey, baik. Kalau nak letak kerusi, boleh tak kerusi? Boleh. Ambil satu kerusi. Okey, jadi kita sedang tunaikan solat 2 rakaat. Jadi kita kat depan sikit. Okey. Di depan. Okey. Okey, boleh. Ingat ni A, yang tu B. Imagine kita ramai orang lah ya. Mungkin okey. Jadi kita solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira.
Imam akan membaca suratul Fatihah seperti biasa. Kemudian imam baca surah selepas Fatihah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bangun. Masih i'tidal. B kan, B. Bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bagaimana? Banyak improvement lah, alhamdulillah. Jadi ketika B tadi dah sujud, A dah boleh sujud pada rakaat kedua. Saya lihat, Masya Allah lah, semua dah lebih memahami. Kalau ketika berada dalam keadaan situasi tersebut, semua saya rasa lebih fokus kerana suasananya memang gemetar, di mana perlu jaga dan sebagainya. Itu adalah situasi di mana musuh berada di arah depan. Kita boleh tunaikan solat berjemaah bersama-sama. Akan tetapi situasinya sekali lagi, senario yang berbeza adalah kiblat di depan. Tetapi musuh ada yang berada di atas bukit sana, mungkin ada yang sebelah kanan, mungkin ada yang sebelah kiri. Any moment musuh boleh menyerang daripada berbagai-bagai jurusan. Jadi kita akan tunaikan solat di mana musuh bukan berada di arah kiblat.
Dalam situasi begini, apa yang perlu kita lakukan adalah di mana kita bagikan jemaah kepada dua kumpulan juga, kumpulan A yang sama, kumpulan B yang sama. Cara tunaikan solat, kita recap balik. Ketika imam tunaikan solat, rakaat pertama, kumpulan A akan tunaikan bersama-sama imam. Solat macam biasa, sampai rakaat kedua, imam akan panjangkan rakaat kedua, jemaah A tadi akan mufarakah. Baca suratul Fatihah, baca surah, lepas tu rukuk sendiri. Dah mufarakah dah. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud sekali lagi, kemudian habiskan solat, beri salam. Once dah beri salam, tukar duty. Kita pula yang A ambil tempat jaga musuh, sedangkan B pula join, imam sedang rakaat kedua. B join sebagai masbuk. Macam orang masbuk. Awak rakaat pertama, imam dah rakaat kedua. Rukuk bersama, i'tidal bersama, sujud bersama, duduk antara dua sujud bersama, sujud sekali lagi bersama. Ketika tasyahud akhir, seperti yang saya katakan, ada sedikit perbezaan tata cara, tetapi apa kita buat untuk supaya tidak mengelirukan, kita imam ketika duduk tasyahud terakhir itu, yang B tadi duduk bersama-sama, imam beri salam, B pun awak baru buat satu rakaat lagi. Masbuk. Okey? Okey, baik, alhamdulillah. Silakan. Kita tunaikan solat, bangkit. Okey? Okey, baik. Tunaikan solat. Yang B tak boleh pandang arah kiblat. B kena buat seolah-olah kena buat bulatan. Teman-teman nak tunaikan solat, awak B ni nak kena jaga mana tu musuh menyerang daripada arah kiri, daripada arah kanan, nak kena tengok. Kena tengok musuh. Kalau dalam betul-betul senario, ada yang sembunyi di balik pokok, tengok, jaga. Jadi dia tak boleh tengok kiblat, tak boleh tengok jemaah. Kena tengok outside. Okay, yang B, imagine saf A tengah tunaikan solat, B yang buat kat belakang ni, tengok jurusan, arah di belakang sana. Tak boleh main handphone ke, tak boleh lalai ke. Kawan-kawan nanti tengah solat, musuh menyerang bagaimana? Itu dia. Faham ya? Okey, baik. Okey, jadi A tunaikan solat dulu, B jangan tunaikan solat. Nanti ketika A dah habis, rakaat pertama, ni A. Okey, tuan Haji B. Okey? Boleh. B jaga tengok musuh ni. Ni Adi susah betul kelas. Minggu depan tak nak datang begini. Okey, tak ada. Jadi kelas praktikal. Kau berapa sekarang? Okay, just nice. 10 minit kita ada. Jadi kita tunaikan solat. Ingat yang kita sedang A. Suasana dalam peperangan, musuh anytime boleh attack daripada belakang. A tak perlu bimbang. Kerana apa? Teman-teman kita tu. Betul kan? Kalau ada musuh menyerang, kita boleh depend teman-teman kita kecuali kalau diorang tidur. Okay? Teman-teman yang B pula tu jangan mengkhianati teman-teman A. A tengah tunaikan solat, awak jaga tu dapat pahala. Ya? Baik. Kita tidak niat solat apa-apa. Kita hanya belajar ni untuk ulang kaji, niat kita adalah untuk belajar, maka tak mengapa untuk kita rukuk, sujud kalau tersalah dan sebagainya. Kerana kita bukan tunaikan solat dan bukan kita memutuskan solat atau sebagainya. Baik. Imagine imam berada di hadapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam akan lamakan berdiri, sedangkan yang A mufarakah, habiskan solat mufarakah. Habiskan solat, kemudian lepas tu yang B pula ambil tempat A, pergi ke hadapan, ambil tempat A, yang A ambil tempat B, jaga. Ambil position masing-masing. Kena jaga toleh ke sana. Kalau sekiranya toleh ke belakang, tak boleh pandang arah kiblat, kena pandang ke arah musuh. Musuh boleh menyerang any moment. Okay, kemudian kumpulan A dah ambil kumpulan B dah masuk, sekarang nak buat apa sekarang? Kumpulan B tak boleh berdiri begitu, masbuk. Ingat kan? Awak dah masbuk dah. Pasal A dah jaga, dah ambil tempat awak. Sekarang kalian kita nak tunaikan solat. Jadi masuk terus takbiratul ihram. Niat masbuk. Macam masbuk solat maghrib, isyak atau sebagainya kat masjid. Ni dah sujud belum? Dah habis solat belum? Ni dah masuk rakaat ke berapa? Ya? Rakaat pertama. Dah rukuk belum? Belum, rukuk habiskan. Ni kononnya Nabi lah. Sujud. Okey, sujud alhamdulillah. Yang B dah pergi mana ni? B ke mana? Imam masih lagi berdiri. Awak masbuk. Kita kalau masuk masjid masbuk, kita masuk kan nak kena ikut imam. Jadi imam masih berdiri, okey? Ni imam masih berdiri. Jadi kena jaga kawan-kawan nak solat. Yang B pula, B dah terangkan, okey. Baik. B dah takbiratul ihram belum? Kena takbiratul ihram, masbuk, niat masbuk. Okey. Imam masih berdiri. Dah habis dah ke berapa dah? Dah habis dah. Okey, dah berjaga. Kena jaga pula kawan-kawan nak tunaikan solat. Okey. Imam rakaat kedua. Tadi imam berdiri lama. Allahu Akbar. Imam rukuk. Okey, ini imam, konon imam lah ni. Imam rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena jaga, B nak sempurnakan rakaat kedua. Dah habis, alhamdulillah. Ya? Dah habis dah. Ini Pak Imam dah boleh turun, dah habis lepas ni.
Okay, Alhamdulillah, terima kasih kerana dapat kita melaksanakan solat bersama-sama, dan itulah dia keadaan di mana kita tunaikan solat dalam keadaan senario imam ataupun musuh bukan berada di arah kiblat. Jadi memandangkan musuh bukan berada di arah kiblat, kita bagikan jemaah kepada A dan B, dan apabila A tunaikan solat, B jaga, ingat jaga macam security guard, jaga musuh teman-teman. Pasal A sedang tunaikan solat, A tunaikan solat 1 rakaat bersama imam, sampai rakaat kedua A mufarakah. Apa maksud mufarakah? Mufarakah tu berarti kita tinggalkan imam, terputus dengan imam. Kemudian A sempurnakan solat tadi, memandangkan dah mufarakah, rukuk sendirian dan tak perlu ikut imam, sujud sendirian sampai beri salam, imam akan panjangkan rakaat kedua. Lepas mufarakah dah, A tadi dah tunaikan solat, dah beri salam semua, A pula jaga, B pula nak tunaikan solat, pasal B belum tunaikan solat. Jadi B tunaikan solat, A dah jaga, B masuk saja, seolah-olah kita masbuk. Apa tu masbuk? Teman kita tanya apa tu masbuk? Masbuk tu seolah-olah macam kita tunaikan solat zuhur, imam, kita masuk masjid, imam dah rakaat kedua. Jadi kita masuk terus kita masuk rakaat kedua. Ataupun kita masuk masjid, imam sedang rukuk, terus kita rukuk. Itu masbuk. Jadi kalau kita dapat rukuk bersama imam, berarti kita dapat 1 rakaat. Betul kan? Jadi hukum masbuk. Jadi B tadi masuk, imam sedang berdiri rakaat kedua. Kita masbuk, lalu kita baca suratul Fatihah, baca surah, imam rukuk, kita rukuk bersama-sama imam. Imam rakaat, second rakaat, tetapi yang masbuk tu baru first rakaat. Jadi imam nanti dah beri salam, kita pun sempurnakan salam kita. Wallahu a'lam bisawab. Ada persoalan di sini? Alhamdulillah. Jadi ini hanyalah ulang kaji untuk kita memahami bagaimana tata cara para sahabat tunaikan solat ketika dalam peperangan. Seperti mana saya katakan dan penulis menjelaskan, ada berbagai cara yang mempunyai berbeza-beza keadaan, sedikit perbezaan. Ada yang di mana imam itu solat A dengan B, imam rukuk dan sujud, yang B itu tunggu sampai rakaat pertama habis baru B bergerak dan sebagainya. Ada sedikit perbezaan-perbezaan, namun di sini kita mengambil tata cara ini untuk kita setakat dapat pengalaman menunaikan solatul khauf. Solatul khauf berarti solat dalam keadaan takut. Dan penulis ada menjelaskan juga, takut di sini berarti katakan di mana kita berada dalam keadaan takut. Okey, tadi kita tunaikan solat, peperangan belum tercetus. Akan tetapi kalau peperangan telah tercetus, sedang kita rukuk, musuh menyerang, terus bangkit daripada rukuk, keluarkan pedang, lalu mempertahankan diri. Itu para sahabat, sinado-sinado yang mereka menghadapinya. Jadi dalam peperangan pun para sahabat mendirikan solat. Itu keadaan peperangan telah tercetus. Jadi mereka tunaikan solat sambil berjalan, sambil bergerak, sambil melompat, sambil mempertahankan diri mereka. Jadi peperangan telah tercetus. Nescaya apabila kita mendirikan solat, katakan seperti yang saya katakan, pencuri berada di rumah kita, kita berada di bawah meja, dah masuk waktu subuh nak dekat habis, katakan ini aku belum tunaikan solat. Jadi macam mana? Tunaikan solat di bawah meja, tunaikan seberapa yang termampu. Tak semestinya kalau mampu pandang arah kiblat, pandang arah kiblat. Tak mampu, solatlah. Kalau tak mampu, macam mana nak rukuk, macam nak sujud, maka kita hanya solat dalam menggerak-gerakkan kepala kita dan sebagainya. Sama seperti solat orang yang sakit. Orang yang sakit mempunyai berbagai keadaan. Tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk baring, tak mampu baring melentang, terlentang, miring dan sebagainya. Sampai dah tak mampu apa-apa sekalipun, tunaikan solat dalam keadaan kelip-kelip mata saja diperbolehkan. Maka darurat bergantung kepada keadaan yang berbeza. Maka dalam keadaan takut pun berbeza. Sama ada takut itu kerana binatang buas nak menerkam kita,
atau pencuri atau pembunuh berada di rumah kita, atau kita berada di luar, ada orang nak menyerang kita, lalu kita sembunyi di satu tempat, telah masuk waktu, nak dekat habis waktu, tak boleh jamak dan sebagainya, maka kita tunaikan solat dalam keadaan apa jua sekalipun kemampuan, selagi mana kita mampu mendirikan solatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada soalan di sini? Baik, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, minggu hadapan kita akan masuk perbincangan mengenai solat dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, bagaimana kita mendirikan solat? Orang tanya, Ustaz, musafir macam mana boleh tunaikan solat jamak? Nak solat jamak macam mana? Nak solat qasar macam mana? Jamak takdim macam mana? Jamak takhir macam mana? Kalau kita jamak tetapi dalam perjalanan memang tak sempat turun, kita tunaikan solat dalam kapal terbang, macam mana tunaikan solat dalam kapal terbang? Kalau kapal terbang Saudi, alhamdulillah ada tempat musola kecil, boleh berdiri. Kalau tempat kapal terbang bukan Saudi Arabian katakan, jadi kapal terbang biasa, macam mana nak tunaikan solat? Semua akan kita kupaskan dalam masalah solat. As-salatu fi safar. As-salatu fi safar. Solat dalam keadaan musafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah kalau ada siapa soalan. Kalau orang yang sedang berada dalam keadaan ketakutan tadi, nak tunaikan solat, jadi bagaimana nak tunaikan solat? Solat seberapa yang dia termampu. Ustaz, saya tak ada wuduk. Bagaimana kalau tak ada wuduk? Kalau tak ada wuduk, kalau mampu bertayamum. Bertayamum, kita dah belajar bab bertayamum. Bertayamum itu tak semestinya dengan menggunakan tanah. Kita boleh menggunakan tanah, boleh menggunakan debu, boleh menggunakan abuk atau apa alat yang ada di atas permukaan bumi ini, kita boleh bertayamum. Katakan kita sedang sembunyi di bawah meja ini. Kita tepuk kapet kita, akan ada debu, cuma tak nampak. Cuba kita imagine kalau kat rumah kita ada cahaya matahari masuk, kita tepuk kapet atau cushion, nampak debu berterbangan. Betul kan? Ada debu, kita tepuk, maka nescaya kita boleh bertayamum. Kalau kita mampu lakukan. Jangan tepuk kuat-kuat, nanti musuh nampak pula. Jadi setakat tepuk pelan. Maksudnya, seberapa yang termampu, kita laksanakan sedemikian. Fattaqullaha mastata'tum, dan sebahagian ulama menjelaskan kalau kita telah melakukan demikian, tidak perlu kita mengqada solat kita lagi. Telah pun kita laksanakan solat tersebut seberapa yang termampu. Walaupun ada pendapat katakan kita tunaikan solat hormat waktu, bab solat hormat waktu pernah kita kupaskan dahulu. Jadi yang penting kalau dapat lakukan solat itu, solat tersebut tanpa perlu kita ulang-ulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, kalau tak ada apa-apa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.